Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'd, wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan syifa'un min kulli da', kesembuhan daripada penyakit. Allah masih berikan kekuatan untuk sama-sama duduk dalam surah Al-Muhsinin ini. Dan insya-Allah sebelum kita menaikkan solat zuhur secara berjamaah, kita ambil sedikit masa untuk mulazamah ataupun muzakarah sedikit mengenai apa yang disebutkan dalam ilmu min ulumillah, ilmu daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihatiha li talib al-'ilmi ridan bima sana'." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun al-khamisah fatahlik. Hadis yang pertama, Nabi SAW sebut bahawasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, golongan-golongan yang mana mereka ini salaka tariqan, mereka sanggup menempuh semata-mata nak dapat satu ilmu. Tuan-tuan yang mana duduk dalam surau ini nak dapat satu ilmu, nak dapat satu keberkatan. Dan dalam hadis 40 Nabi sebut, man istama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazala alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah. Golongan-golongan yang dia ni cari ilmu sedikit kan, dia allocate masa dia kan, peruntukkan masa dia untuk cari ilmu sedikit, maka rafa'allahu anhu darajah, Allah angkat darjat dia kan. Allah sebut dalam Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tak sama. Sebab itu Allah angkat beberapa darjat. Jadi kalau contoh kita berzikir kan, subhanallah walhamdulillah kan, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ilaha illallah wallahu akbar kan, kita ambil satu masa. Ataupun dalam kita duk kerja tu kan, kita zikir pada Allah kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab manusia ini kata ulama, jangan tunggu hati itu bersih baru nak berzikir kan. Jangan tunggu hati kita ini bersih baru nak berzikir, tapi berzikirlah untuk membersihkan hati kan. Zikir pada Allah untuk bersihkan hati. Jangan tunggu hati kita bersih baru nak zikir. Sebab kalau kita nak tunggu hati bersih, sampai bila pun tak bersih. Sampai setiap hari kita akan melakukan kesalahan, kesalahan. Tapi berzikirlah, ingatlah Allah walaupun sesaat untuk bersihkan hati kan. Sebab itu ulama-ulama ini kan, disebut oleh Habib Umar hafizahullah taala anhu kan, kadang-kadang kita ini bila mana kita sebut mak, kita sebut isteri, kita sebut ayah kan, apa yang ada pada perasaan kita kan. Kadang-kadang kita sebut mak kan, kita sebut ayah kita kan. Kalau sebut mak ni, apalah mak aku buat sekarang kan. Kalau sebut ayah, mungkin ayah dah meninggal dunia, kita sedekahkan al-Fatihah kepada ayah contoh kan. Tapi kalau kita sebut nama Allah, Allahu akbar kan, sebut nama Allah, apa yang ada pada hati kan? Tak ada rasa apa ustaz, kosong je kan. Jadi kalau sekiranya kita sebut nama Allah kan, kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kosong hati ni tak terasa, dia tidak ada macam tinggal feeling tau, dia tak ada, dia rasa macam kosong je kan. Sembahyang, solat, tapi bila mana dalam solat tu kita tak boleh nak khusyuk kan. Kata ulama,
Malu kita dengan Nabi SAW. Sebab Nabi ini pada waktu Nabi salat kan, pada waktu Nabi semayang dan sebagainya dalam keadaan panas terik kan, Nabi semayang peluh tu mencerit-cerit peluh tu, tapi Nabi khusyuk dalam salat. Tapi kita Allah bagi kelebihan, ada ekor dan sebagainya, kipas dan sebagainya, namun tak boleh khusyuk dalam salat kan. Malu kita dengan Nabi SAW. Sebab itu bila mana kita sebut nama Allah, mesti ada something dalam hati kan. Innama zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang bila mana dia sebut nama Allah ni, hati dia bergetar. Dia ada perasaan tu. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Bila mana orang cerita pasal kelebihan ada pada Nabi SAW, cerita pasal keagungan Allah, maka dia akan rasa something pada diri dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tak rasa something dalam diri tu, takut jadi munafik kan. Kamu mengaku kamu Islam, kamu mengaku kamu seorang yang beragama Islam, kamu Muslim, kamu mukmin, namun bila mana orang sebut nama Allah, kamu tak ada rasa something dalam diri kamu, maka takut kita jadi munafik. Al-Habib Umar hafizahullah ta'ala anhu disebut bahawasanya bila mana seseorang tersebut dia selawat kepada Nabi SAW kan, kadang disebut dalam satu cerita yang diceritakan oleh Habib Muhammad Al-Ahdar kan, guru kepada Habib Umar hafizahullah ta'ala di Yaman. Dia kata bahawasanya bila mana di satu hari dia pergi haji kan, satu tahun tersebut dia pergi haji, maka dia jumpa dengan seorang perempuan. Masa mana dia buat haji tersebut, dia tengok perempuan ni duk menangis kan. Dia menangis perempuan tersebut. Maka dia kata kepada perempuan tersebut, apa ma tabkiki kan, apa yang menyebabkan kamu ni menangis sampai macam ni? Maka perempuan tu kata, ma ra'at Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa ayyam. Aku tak mimpi jumpa Nabi, dah 3 hari dah tak mimpi kan, 3 hari dah tak mimpi jumpa Nabi. Kemudian Habib ni kata, kamu hari-hari mimpi jumpa Nabi ke? Ya kan. Perempuan ini Allah bagi kelebihan, hari-hari dia mimpi jumpa Nabi SAW, tapi dah 3 hari ni dia tak mimpi jumpa Nabi SAW. Maka dia menangis. Dia kata mungkin ada kesalahan yang dibuat dan sebagainya. Maka Habib ni kata, wahai perempuan, wahai wanita, berapa kali kamu selawat kepada Nabi SAW sehari ya. Maka perempuan ni kata, usalli ala Nabi Muhammad SAW 15,000 yauman. Aku selawat kepada Nabi SAW sehari 15,000 kali. 15,000 kan. Dia selawat kepada Nabi SAW sehari 15,000 kali, baru dia boleh mimpi jumpa Nabi SAW. Mungkin pada hari tersebut dia selawat tak cukup 15 kan, kurang dan sebagainya sebab ada kerja dan sebagainya, maka Nabi tak datanglah mimpi dia, maka dia menangis kan. Maka Habib ni kata, kalau macam kita ni, orang biasa ni berapa kali nak selawat pada Nabi SAW? Maka dia kata, kalau orang biasa, sekurang-kurangnya kamu berselawat pada Nabi sehari 300 kali. Itu paling kurang kan, the least one, paling orang kata minimum bukan maksimum, minimum kita selawat pada Nabi SAW sehari 300 kali. Sebab apa kena selawat paling kurang 300 kali ni? Sebab kamu nanti pada hari kiamat kamu nak dapat syafaat Nabi tak? Nak dapat, kita nak dapat syafaat Nabi, tapi kita tak nak selawat pada dia kan. Maksudnya seumpama orang yang dia nak dapat gaji tapi tak nak kerja kan. Kalau dia nak dapat gaji kat 3,000, 4,000 nak dapat gaji tapi tak nak kerja kan. Jadi macam mana Nabi nak bagi syafaat sedangkan kita tak nak selawat pada dia kan. Nabi kata, al-bakhil man iza zakarni wa lam yusalli alaih kan. Bakhil orang yang bila mana disebut nama aku ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yusalli alaih, tapi dia tak selawat kan. Kita kena muhasabah. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu cerita kan, Nabi ni dia bawa agama ni susah kan, bawa agama Islam ni susah. Allah sebut dalam Quran, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Wahai Muhammad, kalau kamu bawa agama ni senang, orang semua ikut. Tapi kamu bawa satu benda yang susah kan. Nabi SAW satu hari dia solat di depan Kaabah kan. Bila mana dia solat depan Kaabah, maka bila mana Nabi SAW sujud, maka datang orang-orang Quraisy ni letak perut unta yang busuk 3 hari tu atas tengkuk Nabi kan. Letak perut unta yang busuk 3 hari tu letak atas tengkuk Nabi masa Nabi sujud. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tengok Nabi SAW tak boleh buat apa, menangis dia kan. Dia kata, wahai kenapalah orang buat macam ni kepada Rasulullah, kenapalah orang buat macam ni kepada Nabi ni kan. Orang yang paling baik atas muka bumi ni orang buat macam ni kat dia.
Maka dia orang balik jumpa dengan Fatimah Az-Zahra, anak Nabi SAW. Wahai Fatimah, ayah kamu orang buat macam ni, macam ni, macam ni. Maka lari Fatimah. Lari Fatimah pergi ke Masjidil Haram, tengok ayah dia dalam keadaan tengkuk dia kena dihumban oleh perut unta yang busuk 3 hari ini. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra angkat, nangis dia. Kan, angkat perut unta yang busuk 3 hari ini, angkat daripada tengkuk ayah dia. Kan, Nabi nak bawa agama ni susah, bukan senang. Sebab tu kita kena jaga agama. Kan, sebab bila mana kita jaga agama, Allah jaga kita. Berapa banyak anak-anak kita yang sekarang ni tak jaga agama dia. Kan, kadang-kadang kita sebut dah semayang belum? Kan, lambat lagi lah, penat lah ayah orang bawa balik main bola dan sebagainya, penat. Kan, kadang mak dia pun sokong, biarlah anak tu, tak sekejap lagi dia semayang lah. Kan, judah tak semayang. Kan, kadang-kadang anak baru balik daripada sekolah asrama, tak apalah, biarlah dia tu tak semayang sekejap kan. Tak lagi dia semayang, dia tu penat lah tu, duduk asrama lama. Kan? Kadang-kadang dalam masa yang sama kita menidakkan hukum Allah sebab sayang manusia. Kan? Jadi wal-'iyazu billahi min zalik. Sebab bila mana kita buat satu amalan ini kena ada perasaan khauf war raja. Kan, kita solat, kan, kita solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni mesti ada perasaan khauf war raja. Kan, bukan rojak bersembuh tu. Kan, khauf, takut dan juga berharap. Takut Allah tak terima salat, tapi berharap Allah terima salat kita. Kita salat ni, kan, dalam semayang tu macam-macam fikir. Kan, kadang-kadang hutang 40,000 semua kan, hutang macam-macam fikir. Kan, sebab bila mana hati ini dia duduk setempat, maka dia berfikir. Tapi bila mana hati ni berjalan, maka dia tak fikir. Contoh orang yang main bola. Kan, orang main bola kalau sekiranya tanya dia, kau ada hutang aku dah tengah main bola tu? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tengah berjalan hati dia tu. Tapi kalau sekiranya duduk setempat, maka dia banyak fikiran dia. Ya, jadi sebab tu kadang-kadang kita semayang, kunci kita hilang. Kan? Kita boleh cari kunci kita tu tengah-tengah semayang. Ya, aku tadi letak kunci kat mana? Oh, tinggal dalam letak apa? Motor kan. Dekat raga motor tadi. Kita boleh ingat kunci kita tinggal kat mana. Sebab hati kita dalam keadaan setempat. Sebab itu bila mana kadang-kadang bila kita ni Allah suruh kita beramal. Kan, kita tengok bila mana kita beramal ini, setiap benda yang kita buat tanya kawan-kawan, aku ni buat benda betul tak? Kan, muhasabah diri kita. Ataupun tanya kawan-kawan kita, kan, kau tengok muka aku ni lama-lama sikit, ada tak calon ahli syurga? Kan, tanya kawan-kawan kita, ada tak muka aku ni calon ahli syurga? Kadang-kadang kawan kita tengok lama, aku bukan nak kata apa, tapi macam tak ada harapan macam rasanya. Kan? So kawan-kawan kita tengok, sebab kita ni kalau kita buat amalan kita rasa kita betul. Kita memang rasa kita betul. Kita baca Quran, kita buka Quran, kita akan rasa kita betul. Kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita rasa kita bacaan kita betul. Tapi bila mana orang dengar, dia ni baca salah ni, kalau tak tegur berdosa. Kan? Sebab itu dalam solat, bila mana kata para alim ulama, syaitan itu dia lebih takut kepada orang faqih yang beramal daripada orang abid. Kan, syaitan itu lebih takut kepada faqih yang beramal, kan, daripada orang abid. Sebab orang abid ni apa? Orang yang semayang, orang ibadah. Kan, kalau sekiranya dia ibadah saja tanpa dia faqih, maka syaitan tak takut kepada dia. Tapi syaitan takut kepada orang faqih, orang tahu yang beramal. Sebab kalau orang tahu yang beramal ini, dia tahu salah dia. Tapi kalau orang yang semayang saja, kadang-kadang dia silap sendiri, dia tak tahu. Jadi kita ni sebagaimana sabda Nabi SAW, aliman, orang yang alim. Kan, jangan kita ni macam contoh slogan bersama kepimpinan ulama. Ni contoh, bersama kepimpinan ulama. Kita kena tukar bersama menjadi ulama. Kan, kita kena jadi ulama semua. Sekurang-kurangnya ulama kepada keluarga kita, ulama kepada adik-beradik kita, ulama kepada isteri anak-anak kita. Kan, contoh kalau isteri kita tak pakai tudung, tak tutup aurat dan sebagainya, maka kita jadi alim sebagai ketua keluarga dan sebagainya, tegur isteri. Kan, sebab orang yang mana dalam keadaan ahli keluarga dia tidak menutup aurat, maka dia ni jadi fasik. Kan, sumpahnya tidak diterima. Kan, maka wal-'iyazu billahi min zalik. Sebab bila mana manusia ini dia terlampau bergantung kepada manusia lain. Kan, orang Melayu kita ni dia suka bergantung kepada manusia lain. Kita ni kadang-kadang time bila kita baca Quran, cuba muhasabah. Time bila kita baca Quran, orang Melayu. Kan, bulan Ramadan confirm dia baca Quran. Kan, sebab apa? Sebab bila orang kadang ustaz kata kalau baca Quran bulan Ramadan ni nanti masa mala 27 Ramadan khatam Quran boleh dapat kain pelikat.
Kan, boleh buat pekat salah seorang kan. Maka dia baca Quran habis khatam 30 juzuk. Kan, time bulan Ramadan. Kemudian antara tempat yang dilemai orang bila mana orang Melayu ni baca Quran time tu orang mati. Time orang mati confirm dia baca Quran. Kan, dia nak baca apa lagi kadang orang yang tak pernah buka Quran pun buka Quran, baca Yasin masa orang mati. Kan, sebab kadang orang kata apa dia ni tak pandai baca Quran. Tak ada, pandai tu buka Yasin tu. Kan, buka Yasin pandai kot baca Quran tu kan. Jadi kita kena muhasabah sejauh mana amalan Islam dalam diri kita kan. Sebab kita tak boleh bergantung kepada orang lain kan. Kadang-kadang kita duk cari duit banyak-banyak kan. Tidak salah cari duit banyak-banyak ni. Tapi kata Al-Fadhil Datuk Ismail Kamuk, dia kata kalau sekiranya duit yang kita infak itulah duit kita daripada duit simpanan kita. Duit simpanan kita belum tentu jadi milik kita lagi. Kan, duit yang kita infak bagi pada orang ada masalah dan sebagainya kan. Maka itulah duit kita. Sebab contoh kalau kita simpan duit, itu dah ada 40,000 dalam simpanan. Tiba-tiba Allah takdirkan kita meninggal, mati kita. Tinggal bini kita. Kan? Bini ni kadang-kadang kalau orang lelaki ialah kan. Kalau sekiranya bini dia mati, 2-3 sampai bila dia menangis? 2-3 hari je. Kan, hari ketiga tu kering dah air mata dia, air liur meleleh. Kan? Jadi kadang-kadang kalau kita meninggal, tinggal bini, kan, ada duit 40,000. Kan? Kalau bini tu kahwin lain, kan, merana kita dalam kubur. Kan? Tambah pula dia bawa pula suami baru dia. Inilah suami saya sebelum ini, kan. Dibabainya pula kita dalam kubur tu. Kan? Kita dalam kubur Allah geram tu. Kan? Tambah pula kalau kita beli kereta baru, tak sempat pakai, meninggal. Dia bawa pula kereta tu tiap-tiap petang pergi ziarah kubur kita. Kan, aku dulu tak sempat nak pakai kereta ni kan, bini aku pula yang pakai dengan suami dia. Jadi duit dalam simpanan tu belum tentu jadi milik kita kan. Jadi infak kan, allocate kan. Kalau kita sekiranya Allah bagi kelebihan ada duit kewangan sedikit kan. Jadi kita kena bahagikan. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah dibagikan. Kalau sekiranya dia ada duit lebih, okey, dia bagi duit ni kepada orang ni contohnya. Kan? Jadi dia bahagikan duit yang Allah bagi kepada dia, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang aku rezekikan kepada kamu wahai manusia, kamu infaklah, bagilah, kalau tolong orang sakit dan sebagainya. Sebab umur kita ini 3 hari je. Kan? Hari ini, kan, esok, semalam. Sebab mati itu pasti, hidup insya-Allah. Mati itu pasti, kan? Orang yang lari daripada mati pun mati, orang yang tak nak mati pun mati. Kan, orang yang kadang terlantar nazar, orang kata doktor ni kata insya-Allah dia boleh hidup kan, tiba-tiba mati. Kan, mati juga dia. Kan, sebab mati itu pasti, hidup tu insya-Allah. Kan. Kemudian kadang-kadang mati ini dia antara pejam dan celik, maaf. Kan, pejam dengan celik. Ada orang dia tak nak pejam, mata dia, takut dia mati. Kan, dia tak nak tidur, takut. Ustaz, kalau saya tidur takut mati Ustaz kan. Kan, padahal kalau orang kata Ustaz saya tidur sedap tak? Ustaz bila mana dia kata tidur itu sedap. Tapi bila mana dia tidur, dia tak rasa sedapnya tidur tu. Kan? Mana sedapnya tidur tu? Bila mana tidur, kemudian dia bangun. Bila mana dia bangun tu, dia rasa tak sedap tidur, dia tak rasa. Kan? Sebab apa? Sebab dia tidur. Kan? Jadi dia mati itu antara pejam dan celik. Sebab tu Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Kan, wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah ni dia cabut nyawa manusia ni bila mana sampai waktu dia. Kadang-kadang kita tidur, ada setengah orang tidur di mana dia tidur besok dia ada program nak buat kan, nak buat macam-macam program dan sebagainya, tapi dia tidur tu dia tak bangkit-bangkit lah. Kan, Allah tarik roh dia. Kan, fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Bila mana dia tidur, Allah pegang roh dia. Kan, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tapi bila mana ada setengah kadang-kadang dia tidur, kan, roh kita ni bila mana tidur dikeluar ikut hidung. Kan, bila mana kita tidur, kata Abu Laid As-Samarqandi, roh kita akan keluar ikut hidung. Kan, dia pergi berjalan, pergi jumpa dia punya ex girlfriend dia, kan, pergi jumpa dia, pergi rumah arwah tok dia dan sebagainya, berjalan roh ni, arwah. Bila mana dia berjalan, maka sampai satu masa maka dia kena balik kat jasad. Sebab belum sampai masa dia mati lagi.
Kan? Maka dia kena balik ke jasad. Sebab itu sunnah Nabi SAW, bila mana kejut orang daripada tidur, kita apa? Picit dia punya ibu jari kaki dia. Jangan simbah air. Kan? Simbah air kat dia. Buatnya dia tak hidup-hidup balik. Kan? Roh dia terkejut, roh dia lari terus. Kan? Maka sunnah Nabi SAW, picit ibu jari kaki dia. Kan? Cepat dia akan bangun. Kan? Sebab apa? Sebab roh ni dia akan balik-balik bila mana dia lepas dia merayau-rayau tadi, dia akan balik ikut kepala. Sebab itu bila mana kadang-kadang kita bangun daripada tidur, kita akan rasa pening sikit kepala. Kan? Pening sikit kepala kita ni. Sebab roh itu datang balik ke kepala. Dan kita dianjurkan berdoa lepas kita bangun tidur. Kan? Apa doa lepas bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas kami mati. Kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Sebab roh kita tadi balik dah ke jasad. Kan? Sebab mati ini seumpama disebut oleh Imam Samarkandi, seumpama seekor burung dalam sangkar. Roh tu. Jadi roh ini akan keluar, tapi sangkar tersebut dia akan kekal. Maka roh ini akan keluar daripada jasad. Sebab roh ini dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jasad ini dia akan kembali ke tanah. Jadi maka kita tengok selama mana yang boleh kita amalkan, kita amalkan. Kan? Contoh kita nak beramal dengan Al-Fatihah. Kan? Kita ambil keberkatan. Sebab sebelum ni bila mana saya dengan beberapa ustaz buat program tahsin Al-Fatihah. Kan? Kalau tuan-tuan pernah ada pada bulan Ramadan tahun lepas, kan, bulan Ramadan tahun lepas saya lah imam bulan Ramadan tahun lepas. Kan, bulan Ramadan tahun lepas saya lah imam kat sini. Kan, cuma mungkin dah lama tak jumpa, kan. Jadi sekarang saya buat juga tahsin Al-Fatihah sebelum berbuka tu, kan. Jadi ramai yang tak betul bacaan. Kan, Al-Fatihah ni ramai tak betul. Kan, kadang dibaca sebab kadang-kadang bila mana orang baca Quran ni, bila mana kita beramal macam saya sebut tadi, bila mana kita baca seorang-seorang mesti kita rasa betul. Kan? Kita baca seorang-seorang mesti betul. Tapi kalau bila mana orang dengar mesti salah. Sebab bacaan yang betul itu adalah fasih, bukannya dalam keadaan kaedah. Kan? Fasih ini bila mana kita baca orang dengar, okey, tak ada masalah. Kan? Macam contoh banyak kesalahan bila mana orang sebut kan, alhamdulillahirabbil alamin, kan, ditukar, kan. Dia maksudnya antara huruf ha pedas itu dengan ha bulat, kan. Alhamdulillahirabbil alamin, kan, ha bulat ditukar, kan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kan, ursil. Ada setengah orang baca bismillah, ada setengah orang baca bismillah. Contoh orang yang tak boleh sebut huruf kan, awak ni nama siapa, kan, siapa, kan. Kan, awak ni nama siapa, kan. Ataupun dia tak boleh sebut kan, kamu rumah kamu kat mana rumah, kan. Pelat dia. Kadang bila mana dia baca Quran, kan, orang yang baca Quran dia pelat ni, maka akan salah bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim, kan. Ra tu jadi huruf apa? Ra, kan, ghain. Kan. Kemudian sin. Kan, bila mana orang ada masalah pelat-pelat ni. Jadi kalau sekiranya antara guru-guru saya masa di Mesir dulu, kan, Syekh Fatahi ni umur dia 92 tahun, kan, buta. Guru Quran antara yang paling alim kat Mesir. Kan, bila mana dia baca Quran dia akan pegang rotan. Kan, maksudnya orang yang kat depan dia memang akan kena rotan kalau sekiranya salah bacaan. Kan. Bila mana tasmik bacaan ni, baca bismillah tu saja, kan, dekat sehari baca bismillah saja. Nak betulkan bismillah tu, makhraj huruf dan sebagainya. Kan, sebab kita ni pelatnya orang Melayu. Kan, bukannya walaupun kita datang daripada negeri Kelantan ke, kan, kadang-kadang orang Kelantan kadang dia semayang salah kat bacaan dia, iyyaka na'budu, kan, dia ingat budu dia. Dia ingat budu tu. Kan, salah juga, kan. Kadang-kadang orang Jawa iyyaka na'budu, kan, budu orang Jawa, kan. Maliki yaumiddin, kan, orang Jawa, kan. Kan, maliki yaumiddin orang Jawa, kan. Payah juga. Sebab bacaan ni dalam Quran ni semua dalam bahasa Arab. Kita nak tak nak kena faham juga bahasa Arab tu. Kan, berapa ramai contoh kita dalam solat ni, dalam surah Fatihah sendiri, berapa ramai yang faham makna bacaan. Kan? Kalau saya tasmik seseorang hari ni, kan, ramai yang salah. Kan, makna bacaan. Kita hari kita duduk sembahyang subuh, kan, baca doa kunut.
Kan Allahumma hdini fi man hada wa afini fi man afa ila akhir kan. Siapa yang faham makna bacaan? Tak ada yang faham. Kan? Sebab tu kita semayang tak rasa apa. Kosong. Kan? Semayang tak ada masalah, semayang lah. Kan? Sebab tuntutan agama. Tapi bila mana nanti sebab bila mana kita dah niat untuk solat, maka Allah, malaikat akan tulis amal kebaikan tersebut. Tapi bila mana amalan tersebut dipersembahkan kepada Allah, kan? Maka Allah kata, "Ish, wahai hamba aku dah bagi nikmat macam-macam pada kamu, macam ni je kamu buat pada aku." Kan? Sebagaimana kisah yang disebut oleh Nabi Musa alaihi salam, satu zaman dia ada seorang dia ni abid, dia beribadah pada Allah 500 tahun satu bulan. Kan? Maka Nabi Musa kata, Allah suruh Nabi Musa ni jumpa dengan hamba Allah ni, tanya dia, kamu nak masuk syurga sebab apa? Kan? Maka dia kata, aku nak masuk syurga dengan sebab amal ibadat aku 500 tahun ni. Dia dah hebat dah. Orang dulu umurnya panjang. Kan? Maka dia dah ibadat 500 tahun, dia nak masuk syurga dengan amal ibadat dia. Maka Allah kata, wahai Musa, bagi tahu kepada dia, dengan amalan ibadat dia 500 tahun itu, dia takkan boleh masuk syurga kalau nak dibandingkan dengan rahmat aku walaupun satu. Dan apa rahmat Allah yang kita tak nampak tapi besar? Rahmat Allah yang paling besar tapi kita tak nampak, apa dia? Nafas ni. Kan? Nafas. Rahmat Allah ni, bernafas ni. Kan? Tapi qalilan ma tashkurun. Banyak orang yang syukur pada Allah. Kan? Sebab kita bangun daripada tidur, kita tak sebut alhamdulillah. Kan? Sebab kita bernafas ni, manusia ini sehari dia bernafas 23,000 kali dia bernafas. Kan? Itu tolak orang yang asma. Orang yang lelah asma tu 46,000 kali lah, kan? 24 jam. Kan? Kita punya jantung ini, kita heartbeat kita ni 1 minit ada 60 saat. Jantung kita berdegup 1 minit 70 kali. Kan? Kemudian kita punya urat darah kita ni, satu manusia, kalau sekiranya kita sambung kita punya urat darah ni, boleh sampai 96,000 kilometer urat darah kita ni. Hebat engineering Allah tu. Kan? Nak cerita engineering Allah tu hebat. Kan? Tak boleh seorang manusia create, kan? Walaupun dia boleh create human clone dan sebagainya, tapi dia tak boleh create satu manusia yang mana ciptaan dia lebih hebat daripada Allah. Kan? Kalau ukur lilit bumi, diameter bumi apa? 40,075 km diameter bumi. Kan? Maksudnya kalau seorang manusia itu dia sambung urat-urat darah dia boleh keliling bumi 2 kali. Hebat engineering Allah. Kan? Kalau kita bersin contoh, kita sebut apa? Alhamdulillah. Kan? Orang yang dengar sebab apa? Yarhamkallah. Kan? Sebab bila mana kita bersin, Allah stop semua, all the function in the body semua Allah stop. Kan? Sebab tu bila mana kita bersin, kita sebut alhamdulillah. Kan? Cuba kalau kita bersin tu semua all the function semua stop, kan? Allah kata, matilah kamu. Jadi apa kita? Allah yarham. Kan? Bukan alhamdulillah, Allah yarham gitu. Kan? Jadi qalilan ma tashkurun, Allah kata sedikit orang yang bersyukur pada Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia, man lam yashkurul qalil lam yashkurul kathir. Orang yang bila mana dia bagi sesuatu yang kecil pun dia tak boleh nak syukur, maka kalau Allah bagi benda besar pun memang dia takkan syukur. Kan? Kalau sekiranya kita dah bajet dalam benda ni, kita nak buat benda ni sebagainya, Allah bagi nikmat kita, kan, hidup. Kadang-kadang ada orang kaya, duit banyak dan sebagainya, tapi tiap-tiap bulan sakit. Kan? Doktor kata, kalau dia tanya doktor, saya ni nak makan apa? Kan? Cakaplah doktor, duit saya banyak. Kan? Kalau nak makan udang boleh tak doktor? Tak boleh, gaut. Kan? Kita nak makan nasi tak boleh, kencing manis. Lepas tu saya nak makan apa? Makanlah apa? Roti-roti cukup lah. Kan? Makan roti. Kan? Duit kaya banyak, tapi tiap-tiap bulan pergi hospital naik ambulan. Kan? Baik dia beli ambulan je, taklah rumah dia. Kan? Tiap-tiap hari boleh beli. Kan? Jadi walaupun kita ini Allah bagi kelebihan, hidup dalam keadaan sederhana dan sebagainya, tapi sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab zaman sekarang ni zaman fitnah. Kan? Kita ni ada WhatsApp dan sebagainya. Setiap daripada WhatsApp tersebut ada dia punya grup-grup dia, ada ex-student, ada macam-macam grup, kan? Ada Petronas grup dan sebagainya, semua ada grup. Dan kadang-kadang bila mana sampai satu WhatsApp kat kita, satu mesej kat kita, kalau sekiranya kita tak verify dia punya mesej terlebih dahulu sama ada sahih ataupun tidak, maka kita forward dekat orang lain, kita akan jadi penebar fitnah. Kan? Yang paling besar. Maksud contoh, kalau sekiranya kita ada grup tersebut ada 100 orang, kita buat satu fitnah, orang ni sebenarnya dia ni ada masalah dalam keluarga dia, kita post dalam grup. Dalam 100 orang tersebut, dia copy, dia paste kat semua grup macam ni, contohnya.
Kan? Macam mana banyak dosa kita MLM kita duk carry tu. Kan? Duk bawa tu. Sebab tu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau orang bawa cerita, fatabayyanu. Kan? Verify dulu, tengok dulu sahih ataupun tidak berita tersebut. Kan? Sebab kalau orang dulu dia mengaji, betul-betul mengaji dia. Kan? Kadang-kadang zaman sekarang ini sebelum katalah kita nak makan, kita nak minum. Kita nak makan, kita nak minum, kalau orang dulu dia baca doa. Sekarang ni orang buat apa? Selfie. Jom kita selfie dulu kan. Kita makan stick sekarang. Selfie dulu dia sebelum makan. Kan? Kalau orang dulu, kalau budak-budak dulu dia datang rumah tok-tok dia, kan, dia ditanya tok dia apa cerita kan, baik ke sekarang kan. Kalau sekarang ni anak-anak muda kita kan, anak-anak kita datang rumah tok dia, tok wifi ada tak wifi? Kan, tanya wifi dia tok dia. Kan? Jadi kalau dulu anak-anak muda juga tengok Power Rangers. Kan, tengok Power Rangers dia tiap-tiap malam. Kan, tapi kalau dia pergi rumah tok dia, tok ada power bank tak? Kan, dia duk main iPad dia, kan, power bank dia. Jadi zaman-zaman fitnah sekarang ni, kan. Semua dah kat hujung jari kita. Jadi kita kena jadi orang yang yang menjaga keluarga kita, diri kita dan sebagainya daripada zaman fitnah tersebut. Baik. Jadi bila mana ada satu kisah bila mana orang tersebut dicerita zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang musafir, dia nak tidur dalam satu istana. Kan? Maka dia kata, aku nak tidur dalam istana ni, aku ni orang musafir, nak tidur dalam satu istana. Maka dia kata, boleh tak aku tidur dalam istana ni? Maka Pak Gad tak bagi. Dia kata, tak payah tidur-tidur tempat lain. Tapi aku ni musafir. Maka dia kata, boleh tak aku nak jumpa sultan, aku nak tidur ni. Kan? Nak kata, kita ni tak ada apa dalam dunia ni, kosong. Maka dia jumpa sultan, dia kata, wahai sultan, boleh tak aku tidur dalam masjid, dalam istana ni? Maka tak boleh. Istana ni beta yang punya. Kan? Tak boleh nak tidur sini. Maka musafir ni kata, saya ni musafir. Tak apalah kan. Saya nak tanya sultan satu soalan. Kalau sultan kata istana ni sultan punya, kan? Sebelum sultan jadi sultan, kan? Istana ni siapa punya? Tok saya punya. Kan? Kalau sekiranya sebelum tu siapa punya? Tok saya. Sebelum tu tok saya lagi. Kalau sekiranya sultan sekarang ni, kalau sekiranya tuanku meninggal, wafat, mangkat dan sebagainya, siapa yang akan menggantikan tuanku? Anak saya. Jadi istana ni kepunyaan anak tuanku, bukannya tuanku. Kan? Jadi tak ada siapa. Maksudnya tidak ada kepunyaan bagi dia. Kan? Jadi sultan tu tak apa, kalau nak tidur je lah. Sudahnya disuruh tidur juga dalam istana tu, kan? Jadi kita ni di atas bumi tak ada apa, kosong. Kan? Melainkan bila mana izamata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Kan? 3 benda yang bawa dalam kubur. Kalau sekiranya dia kahwin pun, isteri dia cantik macam Nilofa, macam mana hebat sekalipun, kan, Anzalna ke, tak adanya, kan. Jomlah sayang, kita masuk dalam kubur sama-sama. Kan? Jomlah kita masuk kubur sama-sama. Kan, simpan malaikat 44 katanya. Kan, jangan buat main-main, kan. Jadi yang tinggal kita ni lahir seorang-seorang, balik ke bumi pun seorang-seorang. Jadi buat amalan untuk kita. Kan, pastikan kita ada satu bentuk yang mana kita ni buat amalan untuk diri kita juga. Kan? Jangan tunggu orang lain untuk buat amalan. Ada satu kes yang mana dia berlaku, sebelum dia meninggal, dia bagi duit kepada orang. Ni duit ni saya dah provided, nanti kalau sekiranya saya meninggal, baca Yasin untuk saya. Kan? Jadi sekarang ni saya tak payahlah buat amalan apa-apa, sebab korang dah akan baca Yasin untuk saya. Kan? Dia bagi duit siap-siap. Kan? Dia bagi duit kat anak yatim ni sebagainya. Okey, jadi kalau saya dah mati, isteri saya akan bagi tahu, maka anak tahfiz semua baca Yasin untuk saya. Kan? Jadi sekarang ni saya tak payahlah baca, buat amalan dan sebagainya. Kan? Jangan jadi macam tu. Jangan harapkan amalan orang. Buat amalan untuk diri. Sebab tu bila mana kita doa pada Allah, kan, kita doa dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan, dalam surah Al-Fatihah, kan, kita kena baca dengan dalam keadaan makhraj yang betul. Nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala ini, kan, disebut oleh para ulama, Allah sembunyikan 4 perkara dalam 4 perkara. Yang pertama, kan, Allah sembunyikan redha dalam ibadat. Yang boleh jadi apa yang kita bagi, yang kita buat satu benda kecil, yang kita tolong orang dan sebagainya, boleh jadi Allah redha benda tersebut. Kadang-kadang kita sembahyang Jumaat, kan, tong tabung masjid tu lalu depan kita, mengantuk kita. Kan, tong tabung masjid, kan. Tadi bila tong tu dah lari, segar balik.
Kan, mengantuk dia nak sedekah tu. Kan, kemudian Allah sembunyikan murka dalam maksiat. Kan, boleh jadi benda kecil kita buat. Kan, kadang-kadang kita curi pen kawan kita. Contohlah, kan, pen tak ada, kita curi kawan kita punya pen. Tapi benda tersebut Allah murka. Murka dalam maksiat. Kemudian yang ketiga, Allah sembunyikan walinya di kalangan para hamba-Nya. Boleh jadi tuan-tuan depan saya ini lebih alim daripada saya, lebih hebat daripada saya. Kan? Dan yang keempat, Allah sembunyikan mustajab doa pada waktu tertentu. Kan? Mustajab doa pada waktu tertentu. Ada satu cerita bila mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Profesor Al-Awi Al-Maliki, satu hari bila mana dah habis mengajar, dia niat sedapnya kalau dapat makan nasi ayam biryani, nasi biryani ayam. Dia niat je tu. Habis-habis kelas dan sebagainya, tiba-tiba ada anak murid dia bawa nasi biryani ayam kat dia. Maka Syekh kata,